Qul a'udzu birabbin nas, maliki ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan wiswas. Kejahatan wiswas satu makhluk Tuhan bagi jadi dalam diri kita. Penting waswas ni. Sebab terkenal tak ada waswas tak ada pilihan tau. Kalau tak ada waswas, semua tuan-tuan mai pagi ni pakai baju serupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin, wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, al-malikul jabbar, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiy al-mukhtar, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, habibina nabiyina Muhammadin al-amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi al-qawi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudur, ikhwatul iman wa ikhwatul islam, hadakumullah. Kita sambung pada kalam hikmah yang keempat, pedoman manusia dalam mengatur hidupnya. Untuk maksud ini, maka Al-Imam Ibn Atha'illah telah merumuskan dalam kalam hikmahnya yang keempat sebagai berikut: arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka, la taqum bihi li nafsika. Tenangkanlah jiwamu daripada tadbir, kerana apa yang telah berdiri dengannya telah mengatur padanya oleh selainmu tentang hal keadaanmu, maka janganlah engkau campur tangan pada sesuatu itu untuk kepentingan dirimu. Penjelasan kalam hikmah di atas sebagai berikut. Kita menjumpai dalam kalam hikmah tadi ada perkataan tadbir. Tadbir yang biasa kita pakai dalam bahasa Melayu, mengatur, menyusun, mengurus. Itu kita artikan dengan tadbir. Itu secara langsung kita faham dari segi bahasa. Definisinya ialah an yuqaddira asy-syakhsu fi nafsihi ahwalan yakunu 'alaiha 'ala ma taqtadi syahwatuh wa yudabbir laha ma yaliqu biha min ahwalin wa a'mal wa yahtamma li ajli dhalik. Bahawa menentukan seseorang pada dirinya hal-hal di mana ia atas hal-hal tersebut berdasarkan atas kehendak syahwatnya semata-mata. Untuk itu maka diaturnya segala sesuatu menurut syahwatnya berupa teori dan praktik, dan ia sendiri memberikan perhatiannya dan mementingkannya dalam segala gerak-gerinya dan tindak tanduknya. Dari definisi di atas dapat kita ambil pengertian bahawa tadbir adalah khusus dalam persoalan-persoalan yang bersifat duniawi semata-mata. Kita telah mengetahui dan meyakini bahawa segala-galanya adalah menurut qadar Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu sesuai dengan kehendak syahwat kita dan keinginan kita untuk mengatur dan menentukan. Bahkan juga memastikan segala sesuatu dalam hidup dan kehidupan kita ini. Bermacam-macam yang kita putuskan, tetapi di sampingnya kita tidak tawakal dan tidak menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadbir selalu tidak sunyi daripada kita.
Oleh kerana kita melihat kepada zaman-zaman kita selanjutnya, di mana banyak yang kita takuti, di samping banyak yang kita harapkan di dalam dunia ini. Apabila tadbir-tadbir kita selalu disertakannya sesudahnya atau sebelumnya dengan menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah, maka hal keadaan ini tidak disebut dengan tadbir menurut pentahkikan para ulama tasawuf, meskipun ia masih disebut tadbir juga menurut lahiriah. Walhasil, tadbir ialah merencanakan sesuatu yang bersifat memutuskan tanpa tawakal dan menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Ini tidak baik. Tetapi apabila tadbir itu disertai dengan tawakal dan tafwid penyerahan kepada Allah, maka tidak apa-apa. Bahkan dianjurkan oleh Islam. Baginda besar Nabi SAW bersabda, At-tadbiru nisful ma'isyah. Tadbir ialah setengah daripada penghidupan. Jadi apa yang kita baca ni mau faham begini. Dalam kehidupan kita secara manusia, kita diberikan Allah kasab usaha, ikhtiar ilmu dan segala keperluan-keperluan duniawi diberikan Allah. Asas-asas kehidupan, keperluan-keperluan asasi disediakan Allah di dunia ini, dan kita pula dilantik oleh Allah menjadi khalifah untuk mengurus dunia. Maka kita mengurus, mengatur, menyusun kehidupan kita yang berbagai macam corak dan berbagai macam perbezaan daripada segi pengurusan budaya, urusan dan berbagai. Semuanya itu adalah merupakan urusan tadbir yang mesti dibuat. Kita mesti beramal, kita mesti bekerja, kita mesti berusaha. Kita perlu mengatur dan menyusun. Kita mesti mengadakan urusan-urusan kehidupan ini dengan secara sempurna, ataupun kita sebut sebagai menguruskan politik kehidupan. Politik kehidupan, tetapi semua kehidupan bentuk corak seperti mengurus keluarga, mengurus kehidupan masyarakat, mengurus suatu organisasi yang kita diberikan tugas sehingga ada bunyi pegawai tadbir, pembantu tadbir, ya, yang kita kenal dalam pejabat awam. Betul. Itu semua berarti bahawa kita tadbir. Dalam urusan ini kita tidak dapat lari daripada mentadbir. Maka itu kata Nabi yang kita baca pada hadis tadi, at-tadbiru nisful ma'isyah, di mana tadbir setengah daripada penghidupan. Kalau tidak ada tadbir, tidak ada kehidupan. Orang tak bekerja, macam mana kita nak cari pendapatan? Ya, kita tidak menjaga kesihatan, bagaimana kita akan sihat? Kita perlu mentadbir tubuh badan kita, mentadbir keluarga kita, mentadbir kehidupan kita, mentadbir pengurusan kita, mentadbir amanah yang dititip taruhkan kepada kita. Kesemua itu bererti bahawa kita tidak dapat lari daripada tadbir. Maka itu tadbir separuh kehidupan. Tapi tidak hanya dengan tadbir, bergantung kepada tadbir, yakin dengan takbir itu memberikan hasil yang kita harap. Ini perlu dikaitkan dengan satu lagi sifat yang mesti ada dalam diri kita, tafwid. Tafwid yang disebut di sini, yang kita sebut penyerahan. Tafwid ni artinya di sini tafwid ni ada 4 perkara yang paling penting. Saya halusi sikitlah di perkataan tafwid. Tafwid ni pertama sekali kita mesti ada ilmu. Mengurus mentadbir perlu dengan ilmu. Maka itu kita sebut sebagai, kalau keluarga, kita mengurus keluarga, kita perlu ada ilmu politik rumah tangga. Betul tak? Ya. Kita mengurus satu organisasi politik, mengurus suatu organisasi sampailah kepada sebuah negara, mentadbir sebuah negara. Politik mengurus suatu negara penting sehingga sampai kepada martabat yang mana kita boleh ertikan sebagai aman, sentosa, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti yang Allah telah anugerahkan kepada masyarakat Sabak dulu ini, negeri Yaman Selatan, ya, sekarang ini, di mana mereka diberikan Allah kemakmuran, kebahagiaan, pengampunan, keredaan, hasil mahsulnya begitu baik. Mereka diberikan negara, mereka disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Allah berikan kesempatan untuk mentadbir, mereka berjaya mengurus negara tadbir, negara Sabak dalam jangka masa yang cukup lama, 1000 tahun. 1000 tahun. Maknanya belum ada lagi di dunia ini mana-mana negara yang berjaya mentadbir negerinya, negaranya selama 1000 tahun. Belum ada. Mana-mana kita sebut sebagai
destinasi yang ditumpu, destinasi yang dibawa kepada urusan-urusan yang berjaya. Tidak ada negara yang berjaya kepada destinasinya melainkan negara Sabak. Sebab itu Allah abadikan negara Sabak, kisahnya itu, kemakmurannya di dalam Al-Quranul Karim, sehingga ada surah bernama surah Sabak. Itu artinya mereka mengurus mentadbir dengan begitu baik, ya. Tadbir dengan adanya tafwid. Pertama, ilmu. Tanpa ilmu maka tidak akan berhasil sebarang pentadbiran. Sebab itu kita perlu ilmu, sangat penting. Ilmu pentadbiran, ilmu pengurusan, ikut bidang yang kita terlibat, ikut mana-mana urusan yang kita komit, yang kita committed. Itu yang perlu kita lihat. Jadinya ilmu adalah paling penting. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu tawakal kepada Allah. Ini yang paling besar sekali. Tawakal. Jangan hanya kita mengurus, kita mengatur, dan kita sendiri memutuskan akan berjaya, akan berhasil. Kalau sudah berhasil, kita kata ini dengan usaha saya, dengan kebijaksanaan. Lagi tak betul, lagi salah, ya. Maka kita kena gantungkan langsung kepada Allah. Sebab Allahus Samad, Allahu Ahad, Allahus Samad. Anda faham tu? Kataan As-Samad, kalimah Allah As-Samad itu artinya Allah menarik perhatian kita supaya kita faham segala persoalan urusan sumbernya datang daripada Allah, bergantung kepada Allah, menyelesai urusannya juga diselesaikan oleh Allah, dan dia adalah ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tawakal adalah paling utama. Wa syawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Al-Quran kata, bermusyawarahlah kamu pada urusan mereka. Apa urusan kamu, musyawarah, berbincang, bersepakat, ya, sharing the mind. Kemudian kalau kita sudah perolehi satu keazaman, keputusan, fatawakkal 'ala Allah, serah kepada Allah. Kan Quran sendiri mengajar kita. Jadi kita perlu kepada yang kedua, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pun kita buat, tawakal. Sudah susun, sudah atur, sudah ada perancangan, sudah berjalan program kita, sudah mula bergerak acara kita, sudah pula kita melangkah untuk menuju kepada suatu matlamat yang kita harapkan. Jangan lupa, kita harus tafwid kepada Allah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting, nombor dua. Jadi tafwid. Yang ketiga, kita harus ada ketabahan dan kesabaran. Jangan gopoh, jangan mengharapkan supaya berlaku berjalan dengan cepat, dengan segera. Kerana urusan Allah ada himmah, ada jimat, ada himmat. Itu kena faham, kita dah baca sebelum ni, ya kan? Jadi makanya kita kena ada satu lagi tindakan yang harus kita lihat, tabah. Di sini kita masuk sifat sabar. Perlu ada kesabaran. Orang nak buka satu ladang, satu kebun ladang yang besar, ya, nak kena mula daripada asasnya, ya, kena nak gembok tanah apa semua, sampai nak kena masukkan benih dan kemudian sampai kepada membajainya. Kita perlu kena sabar. Ilmu bergantung kepada tawakal, tawakal bergantung kepada sabar. Itu yang ketiga. Apabila ada kesabaran, barulah kita akan tahu bahawa ini urusan Allah. Kita kena bersabar, banyak menerima. Sesudah bersabar, datang yang keempatnya, iaitu ridha. Apa ni jadi? Keputusan wal akibatu lil muttaqin. Allah menentukan akibat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi artinya apa yang akan berlaku, yang akan kita terima nanti, mestilah diterima dengan lapang dada. Itu dia panggil ridha. Paling penting. Kalau kita sudah mula ridha, artinya kita faham dan kita terima akan qada dan qadar Allah. Inilah kembali kepada apa yang kita baca sekarang ni, ya. Beginilah akidah kita, beginilah i'tikad kita, beginilah ahwal dalaman kita, beginilah lisanul hal kita. Kalau perkara-perkara ini tidak ada, kalau tidak ada yang kita sebut tahwid tadi ini, yang empat perkara tadi ini, yang bermula dengan ilmu, ya, yang paling penting, kedua tawakal, ketiga dengan ada ketabahan, kesabaran, yang keempat dengan ridha. Kalau tidak ada empat perkara ini, maka urusan takbir kita semua adalah gagal dan tidak mendapat barakah daripada Allah, tidak mendapat bantuan pertolongan daripada Allah.
dan tidak akan berhasil. Kalau berhasil pun tidak memberikan apa-apa manfaat selanjutnya. Itu selalu paling penting kita lihat. Melihat kepada apa yang kita baca sekarang lagi. Sebahagian ulama berkata, meninggalkan tadbir yang begini sifatnya berarti meninggalkan penghidupan seluruhnya, sebab orang yang tidak mentadbir maka ia akan digilas oleh takbir orang lain menurut lahiriah amaliyah. Kalau kita tak kerja, orang lainlah akan ambil alih. Betul tak? Contohnya kalau kita tidak mengurus orang-orang Islam, contohnya tidak mempergiat kena bidang ekonomi, ya, kita abaikan bidang ekonomi ataupun kita jadikan bidang ekonomi itu hanya sebagai sampingan, ya, sedangkan ekonomi itu adalah suatu kekuatan dalam Islam mengikut Said Sabiq dan Uquwatul Islamiyah kitab dia. Dia kata ada 6 kekuatan umat Islam ni, ada 6 kekuatan yang mesti dipertahankan. Saya pernah sebut banyak kali dalam kuliah kita. Kekuatan-kekuatan ini mesti ada kepada umat Islam. Baru umat Islam itu akan kukuh, kuat. Dia akan duduk di atas mercu yang tinggi, ya, dia akan menjulang kejayaan. Itu paling penting sekali. Ya, kekuatan pertama sekali perlu paling penting kekuatan akidah. Ini yang kita pelajari sekarang ini adalah untuk mengukuhkan kekuatan ukuwatul akidah. Kita punya keyakinan, kepercayaan, akidatul Islamiyah. Bukan akidah saja, akidatul Islamiyah. Ala mazhabi Ahlussunnah wal Jamaah li Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu kena sambung lagi tu. Bukan kata akidah saja, akidah Islamiyah atas mazhab mana? Ahlussunnah wal Jamaah, di atas aliran Asy'ariyah Abul Hasan Asy'ari, Maturidiyah Abdul Mansur Al-Maturidi. Itu kena. Kalau akidah saja, Ahlussunnah wal Jamaah saja, boleh masuk Syiah, boleh masuk Wahabi. Itu kita nak faham. Jadi kita hanya mengambil jalan yang diterima pakai secara menyeluruh dan lebih selamat, iaitu jalan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu akidah Islamiyah. Kukuh yang betul dulu. Ilmunya penting. Jadi kita kena pelajari, kuasai ilmu ketuhanan, ilmu ketauhidan, ilmu sifat 20. Terus kita sebut begitu, paling mudah. Kedua, kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah, sembahyang ibadat kita mesti kukuh. Masjid kita mesti kemas. Imarah kita dengan jamaah. Ya, kekuatan jamaah dalam mengimarahkan masjid adalah merupakan kekuatan ibadah. Tapi kalau hanya sembahyang, tidak berjamaah, tidak kita manfaatkan rumah-rumah Allah di muka bumi ini, kita tidak kukuh, tidak kuat. Sebab itu kekalahan umat Islam hari ini dengan kerana kita mengabaikan sembahyang jamaah. Orang Yahudi, pegawai Yahudi, polis Yahudi, tentera Yahudi yang menawan tentera-tentera Arab pada peperangan 68, tak silap saya, ya, peperangan Arab Israel dulu, ya, di mana banyak tentera-tentera Arab yang telah ditawan, ya. Tentera-tentera Arab yang tawan ni punya maki hamun kepada tentera-tentera Yahudi ni. Tentera Yahudi kata apa? Kamu selama-lamanya tidak akan dapat mengatasi kami, kamu tidak akan mampu menguasai kami, dan kamu tidak akan tercapai mana-mana kemenangan dalam kehidupan selagi subuh kamu, masjid kamu tidak penuh. Itu dia. Selagi subuh kamu, masjid kamu tidak penuh. Itu dia. Nampak tak? Dia tekan subuh dulu. Sebab sudah ada dalam kitab ni, Pak. Ya. Bani Israel ni rasul dia ramai. 18 rasul yang Allah utus kepada Bani Israel. 18 rasul. Ya. Maknanya dengan berbagai-bagai macam keadaan yang mereka telah hadapi, ya, fenomena kehidupan mereka itu diisi dengan ilmu wahyi. Para rasul yang diutus menjelaskan kepada mereka dengan kitab-kitabnya, dengan suhuf-suhufnya. Antara yang diberitahu tadi adalah kepentingan, keperluan, keanggunan, keunggulan, ketinggian rahsia yang begitu dalam pada salat jamaah subuh. Salat jamaah subuh. Berebut-rebut orang perempuan. Orang perempuan muka hari ni, daripada zaman Rasulullah lagi, orang perempuan berebut nak sembahyang subuh. Sehingga ada peraturan Rasulullah kata, hampa nak mari sembahyang, hampa datang awal. Itu dalam mazhab Syafi'i. Subuh ni awal. Wajar dibuat pada waktu awal. Duduk gelap-gelap tu buat. Pada mazhab Hanafi bagi cerah sikit, boleh nampak muka. Masa tu baru kita buat. Dia lewat sikit Hanafi. Kalau Syafi'i ni dia kena gelap.
Kemudian selesai kamu bersembahyang subuh, balik cepat, jangan tunggu dalam masjid lah. Dia suruh balik cepat supaya orang lelaki tak nampak kamu. Ya, supaya orang lelaki tak nampak kamu dan kamu terselamat daripada fitnah dan bagai-bagai. Ini kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam, sembahyang subuh. Ya, orang perempuan daripada dulu memang zaman Rasulullah tu cukup hebat, habis keluar rumah-rumah pergi sembahyang subuh. Tidak ada halangan daripada mana-mana pihak ataupun suami-suami mereka itu mengizinkan. Ya. Sampai tahap itulah kita lihat kelebihan. Itu sebagai contoh lah, ya. Kita hari ini kita tengok sendirilah subuh kita ramai mana. Berapa ramai subuh kita, sebab itu kita tak akan menang. Kita tak akan mampu memenangi golongan kufar. Lebih-lebih lagi Yahudi. Itu dah pasti. Ya, itu dia. Kedua, sembahyang Isya. Waktu sembahyang Isya. Waktu sembahyang Isya ni jemaah kita kena usahalah. Isya jangan sembahyang seorang, jangan sembahyang di rumah. Usahalah pergi sembahyang di surau ke di masjid. Nah, seberapa daya yang boleh. Hari ini kita ada pula kuliah-kuliah Maghrib, dilanjutkan sampai Isya. Ada peluang kita tunggu boleh sembahyang Isya sekali. Itu agaknya satu kebaikan lah yang berlaku, yang ada di akhir zaman ini. Ya, sebelumnya awal dulu, ya, sembahyang Maghrib, habis sembahyang Maghrib semua pulang di rumah, tak buat sunat, tak ada kuliah. Ya, majlis-majlis di masjid-masjid kosong pada tahun 80-an dulu, tahun 70-an, mari awal 80-an, lepas maghrib semua masjid kosong. Sebab tu guru pesan, tu imam pesan, sembahyang sunat di rumah lebih afdal daripada sembahyang di masjid. Apakah sembahyang di rumah? Pasal sembahyang di rumah duduk terus di rumah tak mai. Nampak Isya pun tak mari lah. Itu dah. Sampai tahap tu lah. Ya, itu dah awal-awal mula lah kita nak jatuh tu. Duk jatuh sikit-sikit lah, ya. Jadi makanya tadi ini dalam jangan ambil gambar lah. Kuliah jangan ambil gambar. Ini bukan nak pergi tunjuk siapa. Ya, simpan gambar. Ya. Dan dalam kuliah kita kena tumbuh dengar apa Tok Guru kata, bukan ambil gambar. Ini pesan tu. Baik. Apa yang boleh kita mengambil kira seperti tadi ini, maknanya memberikan satu penekanan kepada kekuatan ibadah kita. Kekuatan ibadah ni kita mesti tumpukan. Antaranya bersembahyang jamaah, mengimarah ke masjid, kemudian mewujudkan ruh masjid. Masjid kena ada ruh. Ruh dia adalah majlis ilmu. Kalau masjid tidak ada majlis ilmu, hilang ruh masjid. Ruh dia hilang. Kalau ruh tu hilang, masjid tu mati. Umpama mayat. Itu paling penting nak jaga tu, ya. Sebab itu Sayyidina Uthman bin Affan mengatakan barang seminggu sekali, sejumaat, dia kata sejumaat sekali, hendaklah kamu wajibkan diri kamu untuk hadir majlis ilmu. Kamu wajibkan diri kamu untuk hadir majlis ilmu. Bukan Allah wajib, kamu yang kena wajibkan. Sejumaat sekali, maknanya seminggu sekali. Ya, itu paling penting. Jadi makanya dalam kita mengimarahkan masjid ni sampai kepada situ akan mendatangkan kekuatan ibadah. Jadi kekuatan ibadah ni kekuatan jamaah. Alaikum bil jamaah, Rasulullah kata. Maknanya kekuatan ibadah itu bergantung kepada jamaah. Kalau seorang-seorang buat di rumah, mana nak ada ibadah, mana nak ada kekuatan, masing-masing tak kuat, ya. Itu kita lihat, ya. Kita lihat daripadanya kekuatan yang ada kepada ibadah. Yang ketiga, kekuatan ekonomi, iktisad, kekuatan ekonomi paling penting. So Rasulullah bila hijrah ke Madinah, perkara yang Nabi tengok dulu ialah ekonomi. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang berjaya di Makkah, memang kaya raya dia. Tapi bila hijrah ke Madinah, ke Yathrib ikut Nabi atas arahan perintah di perguruan kufar Mekah. Siapa-siapa nak hijrah, nak keluar daripada Mekah pergi ke Yathrib, dia kena tinggal semua harta benda dia, tak boleh ambil apa pun, keluar selai sepinggang. Ini peraturan yang dibuat oleh golongan kufar Quraisy kepada orang-orang Islam yang nak hijrah. Jadi dia keluar selai pinggang lah. Kalau kamu nak bawa harta kamu, nak bawa kamu punya unta, nak bawa kamu punya kuda, nak bawa kamu punya kambing, memang tidak dibenarkan. Maka dia tinggal habis harta dia semua. Abdurrahman bin Auf
Sampai dia di Madinah, orang Ansar datang sambut. Ya, tuan nak rumah, kami bagi rumah. Tuan tak ada isteri, aku ada 2 isteri. Aku ceraikan isteri satu untuk tuan. Tu dia, ambil isteri saya satu. Sampai tahap tu kan, tak. Tunjuk dekat saya di mana pasar. Tu dia. Abdurrahman bin Auf tunjuk kepada aku di mana ada pasar. Aku nak pergi pasar dulu. Tu dia. Aku bukan nak rumah, bukan nak kahwin dah. Tengok ya. Bawa tunjuk pasar. Dia mula buka perniagaan. Ya. Dalam tempoh 3 bulan dia sudah boleh berkahwin. Dapat kahwin dah. Nampak? Dia malu nak abang kalau ambil pasal awal sangat kahwin. 3 bulan orang lain baru duk atok kehidupan, dia dah boleh kahwin dah. Sebab ada ekonomi. Ekonomi dia sudah mula menjelang, sudah mula menjelma dan sudah mula menunjukkan tanda-tanda kejayaan. Ya. Tapi tak boleh turun. Adat depa, budaya depa nanti bubuh satu jenis perada yang berkilat-kilat atas dahi. Ya. Lepas kahwin kena bubuh atas dahi. Itu budaya Arab lah. Budaya Arab. Ya. Jadi dia sorok kat Nabi, nak sorok macam mana? Benda tak disorok. Nabi kata, hang ni baru menikah kah? Dia kata, ya. Tak buat kenduri, Nabi kata. Buatlah kenduri, walau syatin, walaupun dengan seekor kambing, Nabi kata. Nampak? Hati yang ada kenduri walimah tu. Nampak? Walimah tu kita kena buat. Bukanlah wajib. Untuk mengisytiharkan kepada orang. Nanti kamu jalan dengan perempuan, orang tahu perempuan mana ni. Ya? Kalau kita buat kenduri, orang pun tahu, sekurang-kurangnya banyaklah mata-mata yang akan menyaksikan, mata yang bukan mata yang akan menyaksikan kita, yang kita sudah berumah tangga, sudah menjadi satu kesaksian, tidak ada fitnah. Itu paling penting kenduri itu kita buat tu. Wallahu a'lam. Jadi maknanya kekuatan iqtisad. Yang keempat, kekuatan budaya. Bangsa yang begitu cemburu dengan budayanya adalah bangsa Arab. Tapi bukan Arab Lani lah. Arab Lani dah tak cemburu dah. Dia bawa masuk budaya luar habis. Ya, dia ubah budaya dia. Ya, budaya dia tersimpan. Itu adalah kelebihan bangsa Arab daripada dulu lagi. Ya, dia orang tidak akan hebah, tidak akan tonjolkan budaya dia. Cara makan dia, cara pakaian dia, cara kehidupan dia, cara rumah tangga keluarga dia. Ya, dia orang simpan begitu rapi. Budayanya terpelihara dan tidak dicemari oleh mana-mana budaya luar. Itu paling penting. Jadi maknanya budaya itu adalah paling pokok yang kita nak ambil kira, bahawasanya satu kekuatan yang mesti ada dalam Islam. Kita juga budaya. Orang Melayu ada budaya dia sendiri. Ya, budaya-budayanya, walaupun ada budaya itu yang diambil, yang diolah, yang diubah, ya, yang dikonvert sebagai budaya Melayu atau budaya Islam atau budaya umat Islam. Ya. Ini kita kena pelihara. Kekuatan budaya paling penting. Yang keempat, akhirnya satu lagi baru masuk kekuatan budaya ini masuk sosial lah, masuk dalamnya sosial. Dan yang keempat, yang kelima, budaya kita kekuatan daulah. Kita perlu ada tapak, perlu ada negeri. Kita kena usaha cari tanah, kuasai tanah, milik tanah sebanyak mana yang boleh, supaya kita dapat menempatkan kehidupan kita, dapat menjalankan kegiatan kita dan dapat menegakkan urusan-urusan ibadah. Contoh nak buat masjid apa semua kita ada. Alhamdulillah di Malaysia ni masih lagi lah. Buat masalah ni kita masih boleh bertahan kekuatan tu, ya. Walaupun sekarang kebanyakan bergantung kepada kerajaan dan bagai-bagai lah. Jadi kita ada juga tapak, tak begini. Jangan sampai tapak kita habis dikuasai oleh yang bukan Islam, maka ini membawa kepada satu kejatuhan, keruntuhan kepada kita. Habis. Ini yang berlaku kepada banyak-banyak negara-negara luar yang mana asalnya ada negara Islam, akhirnya telah dikuasai oleh bangsa lain, agama lain, maka Islam jadi minoriti dan tekanan, sehingga ada negara-negara yang tidak ada masjid. Di dunia ni ada 11 negara, tak silap saya, yang tidak ada masjid. 11 negara tidak ada masjid. Bukan bukan tak buat masjid, memang tak ada umat Islam nak buat masjid. Terlalu kecil, bilangan umat Islam kecil sangat. Dan ada negara yang tidak dibenarkan buat masjid. Dia terpaksa sembahyang di rumah-rumah, ya. Paling-paling pilihlah rumah-rumah siapa-siapa yang agak besar sikit. Jom kita sembahyang jemaah. Itu dah berlaku sekarang, sudah berlaku, ya. Ini kita lihat daulah, tidak ada daulah. Kita dah hilang satu daulat, ya.
daulat. Nah kita tak mau daulat tu. Jadi maknanya kita kena sedar 11 negara di dunia yang tidak ada masjid. Nauzubillah. Ya, habis. Paling tinggi masyarakat dia dekat 3,000 orang ya. Orang Islam dekat 3,000 orang ya, paling tinggi pun ya. Tak ada masyarakatnya lebih. Itu dua. Dan akhir sekali kekuatan politik. Pentadbiran. Pentadbiran kita kalah. Sebab kita tidak dapat menguasai negara tu, kita sendirilah menjadi yang dikuasai, kita yang diperintah. Kita kena ikut politik orang lain. Itulah kata, kalau kita tidak takbir, kata musannif di sini ya. Kalau kita takbir, orang akan takbir kita. Ya. Sebahagian ulama berkata meninggalkan takbir yang begini sifatnya berarti meninggalkan penghidupan seluruhnya, sebab orang yang tidak mentakbir maka ia akan digilas oleh takbir orang lain menurut lahiriah amaliyah. Itu. Faham ya? Jadi tasawuf ni dia juga sampai semua sudut ya. Bukan hanya satu, semua sudut dia ambil perhati. Kenapa kita harus menyerah diri kepada Allah di samping tadbir? Tadbir, tafwid, dua jangan lupa ya. Tadbir, tafwid, dua ya. Tafwid yang kita sebut 4 perkara dalam tafwid. Jadi maknanya tadbir beserta dengan tafwid. Sebab apabila kita telah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya Allah telah mengatur segala-galanya. Tetapi apabila kita berfikir sempit dan melihat sepintas lalu saja, maka keadaan ini dapat menjatuhkan diri kita dari mengatur hidup ini secara baik sesuai dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menunggu saja atau berpangku tangan tanpa mengatur hidup ini, maka pada ketika itulah di samping kita malas berusaha dan bekerja, di mana kemalasan itu dapat mengakibatkan tidak beres atau tidak sukses kita dalam hidup dan kehidupan. Sebelum ini kita dah baca tajrid dengan asbab. Kita mesti jatuh dalam salah satu di antara dua ni. Kalau bukan asbab, tajrid. Kalau bukan tajrid, asbab. Kalau orang sudah asbab, jangan cuba melonjak ke tajrid. Kalau orang sudah tajrid, jangan menurun kepada asbab. Dah kita baca sebelum ni kan. Jadi asbab ni apa? Kita kena usaha. Kalau tak suap, tak telan. Ya. Tak bangun, tak berjalan. Ya. Itu kesan yang kita boleh faham. Jadi maknanya kena mencari. Semuanya kena usaha, kena mencari dan kena menyediakan. Terpaksa terikat, terpaksa melibat, terpaksa kita kena buat. Itu penting. Maka dia panggil asbab. Dalam kita menyusun begitu baik, dengan ditambah dengan dikaitkan dengan tafwid tadi, maka Allah akan memberikan bantuan pertolongan yang dipanggil sebagai apa? Wala in syakartum la azidannakum. Itu paling penting tu. Kiranya kamu bersyukur, syukur ni mengatur dengan betul, menjalankan dengan benar, dengan ilmu, dengan susunan yang sempurna, dengan kerajinan, dengan usaha, ya, dengan ilmu, ya, dengan kegigihan, dengan jihad bersungguh-sungguh, ya, maka kita apabila dapat melakukan perkara-perkara seperti ini, kita akan diberikan Allah satu lagi tingkatan, la azidannakum. Itu artinya syukur. Syukur ni bukan angkat tangannya syukur alhamdulillah, bukan dekat tu aja. Ini paling rendah lah. Paling rendah tadah tangan syukur alhamdulillah ya Allah, Engkau beri nikmat kepada aku. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Besar pahala tu. Sebut lagu tu cukup besar pahala tu, tapi syukur tu paling bawah sekali. Syukur ni dia kena atok. Dia kena atok perancangan dia berjalan dengan rapi mengikut jalan yang Allah redha. Menjadi dia orang usaha, orang belajar. Anak-anak kita belajar, usaha kan. Dia mempelajari ilmu mengisi sebab mensyukuri akal, mensyukuri akal dengan ilmu. Ya, kita salah faham tu, ya. Kalau kita tidak ilmu, kita tidak mensyukuri akal yang begitu tinggi nilai Tuhan bagi, ya. Ada akal yang Allah Ta'ala bagi, urusan akal ni adalah untuk mengisi ilmu. Bukan semua akal itu sama ada. 5 akal kita ada. Mengikut Badi'uz Zaman, ya. Seorang ulama Turki, dia kata akal tu disimpul kepada 5 kategori. Salah satu daripadanya ilmu. Akal adalah untuk menyimpan ilmu, untuk menguasai ilmu.
Kalau akal itu dibiar kosong, tidak ada ilmu, akal itu jadi sia. Orang kata tak ada akal, pibuh di lutut. Orang Melayu pula kata tampah. Akal yang duduk di kepala kan, duduk di lutut. Nampak? Nah. Faham lah tu lah. Duduk di lutut tidak berikan apa-apa. Macam kepala juga, kepala lutut. Dia lah ya. Ya, tu dia. Jadi itu artinya lah. Jadi kalau kita lihat keadaan yang diberikan oleh Allah pada akal itu pertama. Kedua, akal gharizi. Akal gharizi ini dia boleh mengolah, boleh menyusun, mengatur. Itu kelebihan akal ni. Akal ni juga mesti jernih, mesti cerah, ya. Untuk mengatur. Bagaimana akal ni mengatur? Orang nak atur akal ni dia mesti sentiasa rajin dengan melakukan sembahyang sunat duha. Orang rajin buat sunat duha, akal gharizi ini akan jadi bagus. Seorang pentadbir, ketua satu organisasi, pengurus ke pengarah ke, tak kira lah nah, ketua eksekutif ke apa tu, dalam jabatan ni mesti rajin buat sunat duha. Nampak? Ya, tu ya. Dulu kita punya apa nama pengurusi, dulu panggil pengurusi lah, pengurusi tabung haji dulu kan. Jika semayang dalam pejabat, waktu duha hampa semayang dan pejabat mesti semayang sunat duha, ya. Dia kata sunat duha ni lah membantu saya untuk mengatur dan menjalankan organisasi dengan jaya. Jaya tabung haji sampai hari ni, nampak. Orang mula tu dah bergerak betul ya. Jadi setiap pegawai-pegawai tinggi ni dah ada pula bilik khas apa semua dia bagi kan, lagi senang apa nak gaduh, ya. Kita boleh sekat sikit, bubuh apa bagi cantik lah. Ada adang-adang yang cantik kita buat sikit untuk kita sembahyang sunat duha, ya. Mungkin kita tak dapat pergi masjid kerana kita berusaha, kita dalam tugas, ya. Sembahyang sunat duha ni lah akan menjernihkan akal gharizi. Itu orang tak nampak, ya. Bila akal gharizi itu jernih, dia boleh mengacau menyusun, datang rezeki. Nampak tak? Oh, kita datang rezeki. Bukan duduk di rumah saja datang rezeki. Aku sembahyang sunat duha, rezeki main. Nampak? Tengok rezeki tak main, tak sembahyang dah. Sebab dia tak ikut cara yang betul. Ini paling kita faham, ya. Rezeki ni orang yang dah kerja. Orang dah kerja baru boleh angan-angan rezeki. Betul tak? Orang yang berusaha bekerja, sama ada urusan kerja mengambil upah atau urusan dengan menjalankan apa-apa urusan projek, dia mengharapkan apa? Rezeki. Betul tak? Orang menjaga nak rezeki, orang mentadbir nak rezeki, orang nak upah nak rezeki. Jadi rezeki ini akan datang dengan syarat kita mula bergerak dengan kerja. Kalau tak ada kerja, duduk saya di rumah aja buat sembahyang duha 8 rakaat, mana rezeki nak main? Sebab kita tidak mengikut dia punya cara dia yang betul, kriteria dia yang sebenar, ya, kaedah yang betul, protokolnya sebenar. Kita tidak susun atok, maka macam mana kita nak berjaya? Maka dengan kerana itu kita kena ada usaha itu, dia panggil secara mana usaha ini datang daripada akal gharizi. Akal gharizi itulah akan diberikan. Semua akal ini diberi ilham oleh Allah. Sebab kita ada nafsu apa? Nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ini adalah merupakan sebagai persada. Sebagai persada, kalau kita sebut sebagai bekas, persada untuk terima ilham, ya. Nafsu mulhamah ni. Dan kita ada 7 nafsu kan? Muslim-muslimat ingat 7 nafsu, jangan lupa, ya. Amarah, lawamah, mulhamah atau mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. 7. Mesti ingat dengan kepala kita tu. Sebab kita punya. Kalau kita punya sendiri, kita ingat tangan kaki tangan kanan, kaki kanan kita ingat dah, ya. Tapi dalam kita ingat, jantung kita tengok tak nampak. Kita tak jaga abai jantung, sakit jantung, nampak tak, ya. Paru-paru kita tak nampak, tersembunyi, tak jaga, kenalah penyakit bronkitis apa semua, ya. Itu dia. Saraf kita tak nampak, kita tak jaga, dapatlah penyakit saraf bagai-bagai. Sebab tu kita kena tengok sampai semua sudut. Jadi yang dapat ilham ni, daripada ilham inilah yang akan membuka jalan kepada kita bagi melihat lahir batin kita. Itu dia panggil nafsu mulhamah atau mulhimah. Fa'al wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu dia. Itulah dalilnya. Maka mengatakan kita punya nafsu mulhamah ni sangat penting. Tapi nafsu mulhamah ini kalau tidak, dia mesti dibersihkan jernih dengan nafsu amarah dulu. Amarah dengan lawamah tu mesti stabil, baru mulhamah ni elok.
Kalau amarah hanya amarah urusan-urusan kehidupan. Kita kena cari urusan-urusan. Nafsu tu mencari urusan-urusan. Biasanya nafsu amarah ni dia nak kepada yang keji-keji, kepada yang syahwat, kepada yang mubazir, kepada yang seronok, gembira. Dia suka yang tu, nafsu ni. Jadi kita jangan biar. Dia gembira, kita gembirakan dengan ibadat. Dia syahwat, kita syahwatkan dia dengan bangun malam tahajud. Itu cara dia. Dia nafsu syahwat. Dia nafsu itu menjorong kepada syahwat. Syahwat apa? Syahwat untuk berpoya-poya, seronok, bergembira, menyanyi, lompat, apa semua tu. Dia suka lah tu. Kita ubah dia. Syahwat tu kita tak buang sebab dia memang fokus dia syahwat. Kita balik syahwat tu kepada bangun malam sembahyang tahajud. Nampak tak? Dia akan patuh. Akhirnya nafsu amarah itu akan bantu kita. Ni tuan-tuan mari kuliah subuh ni bukan senang nak mari, ya. Pertama nak gerak, nak bangkit tidur nak mari. Tambah orang mari jauh-jauh lagi, ya. Masya-Allah. Ya. Kita nak gerak awal nak mari subuh ni. Siapa yang bawa tuan-tuan mari ni? Pada diri kita tu nafsu amarah. Nafsu amarah tuan-tuan dah mula berjaya. Nafsu amarah tuan-tuan ni sudah mula terkawal. Nafsu amarah tuan-tuan sekarang ni sudah nampak jalan-jalan kebajikan. Maka tu dia bawa tuan-tuan mari kembali. Ya. Maka itu kita perlu apa? Istiqamah. Konsisten. Jangan tinggal. Nampak tak? Istiqamah paling penting. Kalau tak istiqamah, saat dia main, saat dia tak main, saat dia tinggal, saat dia meninggal. Nampak tak? Tinggal tak apa, meninggal tak apa lah. Tinggal nampak macam mana? Tinggal, jangan meninggal, ya. Itu yang paling penting. Itu kita ambil kau, ya. Itulah. Tambah-tambah dengan ilmu ketuhanan ni. Ilmu ketuhanan ni jangan tinggal. Ilmu lain kita belajar, kita tinggal tak apa. Fiqh kita boleh lagi lah. Atok-atok ilmu apa nama fiqh ni boleh lagi lah, ya. Ilmu lain-lain lah, ilmu kehidupan, ilmu agama syariat ni banyak kan, ya. Tapi ilmu tauhid, ilmu ma'rifah kita mengaji ni, tauhid tasawuf hakikat dia, ya. Bukan senang kita nak jumpa kan, ya. Kalau kita abaikan dia, turun bala atas kita. Jaga baik. Kalau ilmu lain tak apa. Ilmu ni yang kita dah belajar tuan-tuan, kita abaikan dia. Ya, kita ambil tak berat. Tunggulah. Akan turun macam tsunami tu. Ya. Di Aceh tu pondok-pondok yang mengajak tentang ilmu tarekah apa semua tu. Ilmu ketuhanan, ilmu tarekah ni ilmu ketuhanan lah. Tutup pemerintah ambil tindakan, tutup. Kononnya dipanggil jangan salah. Nampak tak? Tutup pondok-pondok, dia turun tsunami. Nampak? Bala turun. Kita pun begitu jugalah. Kalau kita abaikan ilmu ni tuan-tuan, ilmu fiqh tak apa. Ya. Cuba tengok dalam Siyarus Salikin juzuk yang kedua. Tengok apa Imam Ghazali kata, ya. Dalam Ihya tu, Siyarus Salikin tu saringan daripada kitab Ihya Ulumuddin lah. Dia kitab induk dia Ihya Ulumuddin, diringkaskan komprehensif, diringkaskan. Abdul Samad Al-Falambani ringkas Siyarus Salikin. Jamaluddin Al-Qasimi Mesir ringkaskan jadi Bimbingan Mukmin. Ya, kata dia. Itu yang kita nak faham. Jadi pendek kata, apa nama yang disebut oleh Imam Ghazali sendirilah. Jadi maknanya ilmu ketuhanan ni kita kena pandang tinggi sebab dia ilmu berkaitan dengan Tuhan. Ilmu berkaitan dengan Allah langsung. Mengenal Allah langsung. Nampak tak? Mana ada lagi ilmu yang lebih tinggi daripada mengenal Allah? Cuba tak, ya. Ilmu perubatan dia kenal jasad manusia, dia kenal makhluk, ya. Ilmu apa? Ilmu duniawi yang kita belajar walaupun hebat tinggi mana sekalipun, dia hanya nak mengenal makhluk, mengenal perbuatan Allah. Itu saja. Tapi ilmu ketuhanan ni mengenal zat Allah sendiri. Terus kerana Tuhan itulah Tuhan kita dan kita nak akan kembali kepada kita adalah milik dia, kita kenal dia, kita milik dia. Kita dia yang punya. Maka tu kita wajib kena mengenal. Tiba-tiba kita abaikan pula. Nampak tak? Ya. Seorang anak yang tidak mau kenal bapa, apa kita hukum? Ya, macam tu. Maknanya akan turun bala akibat narilah macam-macam, ya. Yang timpa bala kepada dia. Kalau semua macam tu habis. Hari ini salah satu sebab yang kita boleh jatuh mundur ni kerana ilmu ketuhanan dalam masyarakat Islam terlalu cetek. Terlalu sempit dan cetek sehingga ada yang tidak tahu kata ada ilmu ketuhanan yang kita kena belajar. Sampai tahap tu lah kena mengaji ke ilmu tu. Ada ke? Ingat kau baca Quran dia kata.
Dia tu baca Quran buat mengetolok habis. Ya. Ya nah. Khatam Quran buat mengetolok, ya. Panggil orang ambil gambar dulu buat pelamin lagi. Duduk dia pelamin lagi. Dah khatam Quran duduk dia pelamin pula kan. Nak menikah, khatam lagi sekali, cukup. Itu agama. Habis. Kalau takat tu aja kita faham, lingkup. Tu ada orang tanya kat saya, Ustaz, tapi mengajar apa? Duduk keluar hari-hari ni mengajar apa? Saya kata mengaji, awak dia patut mengaji Quran ke? Dia kata, dia tuan apa? Yang bercakap tu umur 60 lah. Nampak? Bukan jalan orang awal 60 tu pun, dia ada degree ni. Yang bercakap tu ada degree lagi. Nampak? Maknanya dia tak ambil tahu hidup tentang agama ni. Dia boleh tanya kat saya, Acok keluar hari-hari ni pergi mana? Mengajar apa? Saya kata mengaji lah. Siapa mudah bahasa mengaji? Dia kata orang kita tahu kita mengaji ni, kita mengaji ilmu lah. Dia faham mengaji Quran. Dia kata dia patut baca Quran lagi ke? Dia patut kerti baca Quran ke? Dia kata bukan Quran. Ilmu Al-Quran tu kita mengaji. Kita nak mengaji ilmu Al-Quran. Nampak tak? Alhamdulillah kita nak tahu apa dia puja-puji kepada Allah. Kenapa kita puji Allah dan siapa Allah? Inilah ilmu dia kita mengaji. Dia senang dia kata apa? Nampak? Tidak lah. Tapi tak teruk ikut juga. Tak perpanjangkan dia punya career dia ataupun dia punya kedudukan ataupun faham dia. Jadi kita sia-siakan akal gharizi tadi. Ya, baru datang yang ketiga, akal fikri, fikir. Fikir tu dia mari sebelah kanan. Dia mari dahi kita belah kanan. Nampak? Dia hanya ingat belah kiri itu dia nak buat gambar. Dah kita dapat faham dia simpan gambar tu. JPEG. JPEG. Kanan tu dia terima. Itu akal fikir dia kata. Apa kata jangan pukul dahi ya. Jangan belajar pukul dahi. Allah pap dia bagi dahi. Nampak? Tu. Kereta kau ni rosak pap. Ya, kereta rosak hampir tampak dahi yang tu buat apa? Nampak ya. Tampak dahi. Tengah kita duduk fikir tu. Orang-orang halus tu dia banyak berjalan untuk memikir. Nampak? Bila kita tampak dia habis. Dia terbantut. Itu yang menyebabkan gangguan daripada urat-urat saraf daripada leher kita sendiri. Menyebabkan kita punya ingatan akan mudah tersasul ataupun akan mudah lupa, akan jadi kerap lupa lah. Dia kena main tampak dari. Itu dia lah. Baik. Lagi yang kata tadi, ini daripada akal fikir baru datang kepada akal di bawah ni. Dia bawa ke bawah. Dua turun ke bawah ni. Ya. Itu dia panggil akal budi. Akal budi. Ini bahasa yang dipakai. Alhamdulillah kita terima kasih kepada Allahyarham Abuya Profesor Dr. Hamka. Bijak semua Allah Ta'ala bagi kita bijak semua. Ya, saya belum jumpa lagi lah dalam kitab-kitab buku tafsiran diterjemah dengan bahasa Melayu. Ulul albab. Akal dia dipanggil ulul albab. Dalam ni. Bukan albab, ulul albab. Yang salah baca lah. Ulul albab dalam ni. Ya, albabun sebab dia satu unsur dalam hati kita ni. Hati kita ni dia mula dengan qasrun. Qasrun maknanya kita dada lah. Rangka dada tu perlu ada. Nak jaga dia. Tuhan buat rangka dada ni untuk nak jaga dia lah. Apa dia kita punya jantung. Jantung ya. Jantung tu dia ada satu unsur. Yang pertama dia panggil apa? Dalam kasran tu dia turun kalban. Kalban ni kita panggil kalbu lah. Orang Melayu kata kalbu. Jantung hati ya. Daripada dada, rangka dada turun jantung hati maknanya kalbu. Dalam kalban ni ada disebut di sini dia panggil fuad. Sebab tu Allah sebut wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Fuad ya, fuad. Faidah, fuad. Daripada fuad datang faidah. Nampak ya? Fuad. Ya, orang Melayu kata faidah. Dia berfaedah. Fuad ni faham lah. Kita belajar ilmu sekarang ni, apa juga ilmu kita dapat, nak faham tu dia sampai peringkat fuad, faham lah. Kalau hanya sekadar masuk ke dada aja, dia boleh keluar balik. Qasrun Jaufi bani Adam qasrun, dia kata. Dalam kedudukan anak Adam tu ada qasrun, mahligai. Maknanya dia punya rusuk yang pegang jantung. Wa fi qasrun
Dia panggil sini sadran, dada lah, baru dada tu ada daging dada tu dia pegang, kan? Daripada sadran, qalban, fuadan. Fuad ni faham ya. Nak faham ni, nak mudah faham, tinggal makanan-makanan makruh. Tinggal makanan-makanan makruh boleh faham. Nampak ya? Tu dah ya. Kalau orang alim duduk isap rokok lagi, memang tak faham. Banyak benda tak faham lagi. Tok Syekh duduk isap rokok lagi kan. Puih dia bagi rokok lagi kan. Tu makna memang tak faham lagi tu. Dia tak akan dapat faham agama dengan baik. Nampak tak? Wali-wali Allah, orang sampai makam-makam tajrid ni, memang dia tak buat benda-benda ni. Ya. Tak ada wali isap rokok tu lah. Syekh dia ikut. Syekh Izab. Syekh kan, banyak tu Syekh. Pak Syekh. Ikut ya. Maknanya tak sampai lagi tahap tu. Jadi nak sampai puat nak sampai faham ni, awak aku ni tak boleh faham, cek balik. Makanan kita banyak makruh. Ya. Duk makan sampai belacan banyak. Ya, bukanlah tak boleh makan, kerap sangat kan. Tu juga tu lah, makan benda-benda yang makruh ni, especially istimewa makanan laut, seafood. Ya. Makanan laut ni banyak kepada makruh. Sebab tu dalam mazhab Hanafi diletakkan makruh betul. Orang-orang India ni banyak mazhab Hanafi, dia orang tak makan. Nampak tak? Tapi India sekarang dah makan dah. Dia campur orang Melayu. Nampak ya? Pakat makan balik dah. Tuan Arab tu sopa ya. Tuan Arab dulu tak makan belacan. Dan ni Tuan Arab makan belacan. Ya. Ada satu restoran di Makkah ya. Daman Huri nama dia. Restoran tu di Syariq Sitin ya. Jalan 60. Syariq Sitin ni jalan 60 orang Melayu kata. Ya. Ada satu restoran tu dikuasai oleh orang Indonesia. Dulu Indonesia lama dah, berpuluh tahun ni ya. Dia makanan Indonesia kita tahu, makanan macam kita lah, makanan banyak masuk belacan apa semua lah. Biasa. Tu Arab tak masuk ya. Mari tahun 2000 ni dia orang dah mula masuk makan. Bila makan sedap, kena belacan jadi kerah, dah mula sedap kan. Penghabis dia ambil alih restoran tu, dia bayar pempasan dekat toke yang Indonesia tu, hang balik kampung. Akan dia bagi hang berapa juta, hang balik duduk segap dah. Hang nak cari duit apa, duduk segap balik kampung. Nampak tak? Restoran ni bagi kat kami, dia orang kuasai. Dia tuan-tuan ingat kalau lebih buat umrah saja nak tengok restoran ni, pergilah. Jumpa teksi bagi tahu dia Syariq Sitin, Jalan 60, Daman Huri, Bat'am. Nah, kata dia, Daman Huri satu tempat di Mesir. Bukan nama Melayu. Satu tempat di Mesir tu nama dia Daman Huri. Daman Huri. Apilah. Memang kita akan tengok majoriti dalam tu Arab. Majoriti dalam tu orang Arab belaka. Itu dia lah. Itu di antara yang ditunjukkan tadi. Jadi jelasnya bila kita sampai kepada fuad, baru sampai kepada satu lagi dia pada tadi ni, luban wapi luban, masuk luban daripada fuad jadi luban. Ya, fuadan mai luban tu lebak. Luban ni adalah merupakan satu ruang rahsia ketuhanan. Rahsia ketuhanan nak masuk dalam jiwa kita dalam ruang luban. Bila ada ruang luban ini, baru ada kontak, baru akan keluar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azaban nar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan yang ini sia-sia. Langit dan bumi ini tidaklah Engkau jadikan sia-sia. Nampak tak? Kami tak faham, hari ini baru dapat aku faham. Dulu aku tak reti. Aku tak nampak kewujudanmu, tak nampak kebesaranmu, tak nampak kemurahanmu, tak nampak pengasihan cinta sayangmu, ya. Tak nampak hubungan yang kita dekat denganmu. Aku tak nampak, aku tak faham apa dia dekat. Hari ini aku sudah dekat dengan kamu. Dekat dengan zatmu, dengan sifatmu, dengan perbuatanmu. Itu kita nampak Allah tu. Yang kita nampak Allah yang dia lah. Nampak ya? Nampak zat Allah wujud. Apa yang wujud? Wajah zat Allah ni, langit bumi kita ni semua wajah zat Allah lah. Macam dalam cermin lah. Kita ni macam dalam cermin lah. Nampak tak? Ya?
baru nampak diri kita dalam cermin. Dulu tak nampak dalam cermin, nampak dalam cermin. Wujud. Nampak perbuatan Allah. Semua ni perbuatan Allah ni. Mana ada perbuatan makhluk? Sebab jenteranya satu. Datang di pada arash, nampak tak? Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Inilah dia. Tuhan yang bersemayam di arash, bersemayam di arash ni artinya istaulah, menguasai arash. Menyusun mentadbir, nampak ya? Dengan adanya arash supaya kita nampak protokol dia. Sebab kita manusia makhluk yang lemah, mesti ada protokol. Itu paling penting. Jadi makanya baru kita jumpa akan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak perbuatan, dan nampak perbuatan Allah akan nampak pula sifat-sifat Allah. Apa sifat Allah? Sifat pengasihnya. Sifat, kalau tengok rupa, sifat apa kita nampak? Manusia macam-macam rupa. Sifat musawwir. Nah, betul tak? Kita nampak. Itu sebagai contoh, 99 nama Allah tu akan nampak jelas. Tiap-tiap sifat ada, nampak. Tengok satu orang dengan pengasih, sedekah kepada orang miskin, kita nampak. Ini sifat apa kita nampak kepada orang tu? Nampak sifat Allah tu, bukan nampak dia, nampak sifat Allah. Sifat pengasihan, kasih sayang. Ya. Tuan tulis. Ya. Haji Ismail di kampung Talang. Ya. Apa nama Negeri Sembilan. Dia masa berjalan balik, masa duduk balik berjalan tu, kebetulan jalan raya tu pecah. Jadi macam pulau sikit. Tengah-tengah tanah tu jadi pulau kecil lah, bukanlah besar. Macam pulau kecil. Semut penuh hati pulau tu. Dia nak keluar tak boleh, keliling ayak. Ya. Macam mana? Dia berhenti, dia buat apa? Dia buat jambatan. Dia pergi cari satu kayu, dia buat jambatan. Nampak tak? Semut pun naik jambatan turun. Ini tuan tulis. Nampak sifat apa sini? Kita nampak sifat apa? Sifat apa kita nampak? Sifat lin. Sifat halusnya Allah. Nampak tak? Lembutnya jiwa kita. Lin. Dalam Quran pun ada mad lin kan? Ya. Maliki yaumiddin. Ya. Sifat lin. Halus. Yaumiddin. Bunyi macam mat, tapi bukan mat. Tak cukup sifat dia, tapi ada bunyi mat tu dia panjang sikit, tak lebih ya daripada dua. Tu maknanya lin, sifat lin. Sebab tu fa bima rahmatan minallah lin talahum. Quran kata kerana dengan rahmat Allah kamu boleh berlemah lembut dengan mereka. Nampak tak? Kita nampak sifat lin Tuhan. Betul tak? Ni cara kita nampak sifat Allah. Yang kita nampak Allah inilah. Yang kata nampak Allah inilah tuan-tuan. Nampak tak? Saya nampak Tuhan saya nampak. Hang dah syirik nampak Tuhan ni. Ini kita nampak. Zat Allah kita nampak. Kerana satu zat yang wujud. Mana ada zat? Allah tu wajiban wujud. Betul tak? Sifat nafsiah. Itu zat Allah. Ya. Itu kita mengaji sifat 20 ni penting dia. Ya. Kita nampak perbuatan Allah. Af'alullah. Perbuatan. Semua ni perbuatan Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati. Duduk baca tu dah dia wajah Allah. Ya. Tapi tak ambil tanya apa, tak ambil makna, tak faham ya. Tak terus memahami. Dan seterusnya kita nampak sifat-sifat Allah, nampak sifat contoh. Ini tuan tulis ya. Dia rumah merpati ni, rumah dia tu keliling rumah merpati ya. Dia buat rumah merpati punya banyak. Singgah bebas dia tak kurung dia. Bagi makan ni hari-hari pagi petang bagi makan burung merpati. Dia mati ketika bawa mayat jenazah dia. Burung merpati itu berkawan. Semua mereka berhimpun jadi satu kawan, jadi macam satu kita kata macam satu hadangan ya, satu daripada cahaya matahari ya. Naungan ya. Burung-burung tu berkawan sekali rapat. Jadi naungan bawa sampai ke kubur. Mayat dia tu nak disimpan. Pasal apa? Dia punya jaga semua burung-burung merpati, bagi makan apa semua. Dia bagi makan merpati, kita makan merpati. Beza sikit lah. Nampak tak? Macam tu tuan tulis ya, punya hebat Allah Ta'ala bagi kat dia. Itulah tingkatan yang kita kata kerana nampak Allah. Orang buat kerja ni yang ada macam ni sebab dia nampak kebesaran Allah. Itu paling penting. Kita kena ada lagu tu lah ya, sifat kita macam itu. Baru kita akan nampak kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Subhanallah. Jadi
datang kepada Lubban ni, makna kata dipanggil albab. Jadi akal yang seterusnya dipanggil akal peringkat ulul albab ataupun dipanggil akal budi. Akal budi ni paling tinggilah. Kalau ada akal budi ni, mana kita dah sempurna, barulah kita dapat sembahyang dengan Allah, kita boleh berhubung langsung, baru ada link kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik. Ya, itu paling penting. Kata ilmu ni paling penting tuan-tuan. Jadi maknanya kita lihat di sini kata musannif, oleh sebab itu demi jangan sampai apabila kita menunggu saja atau berpangku tangan tanpa mengatur hidup ini, maka pada ketika itulah di samping kita malas berusaha bekerja, di mana kemalasan itu dapat mengakibatkan tidak beres atau tidak sukses kita dalam hidup dan kehidupan, maka tanpa disangka-sangka datanglah syaitan dan iblis membawa was-was, keraguan-keraguan dalam hati kita. Sebab itu kita kena balik kepada Allah. Datang was-was, kita kena datang balik kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tiga ni kita kena kukuh balik dalam akidah kita. Rabbun nas, Rabbun nas. Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ya. Bukan raja yang dilantik manusia, raja kepada manusia. Semua raja-raja yang dilantik manusia di bawah dia. Maka tu raja-raja kita panggil duli. Duli. Duli ni habuk halus di kaki, di tapak kaki. Itu makna duli. Ya. Duli yang maha mulia, tak salah. Pasal kita kata duli, bukan kata dia tu mulia. Habuk yang ada di bawah kaki yang paling mulia. Apa salah? Salah. Tak lawan Tuhan. Orang kata ni macam mana dia guna duli yang maha mulia ni, mana boleh lawan Tuhan. Bukan. Kita sebut faham duli itu duli. Ulama kita dulu faham dah. Dia perbuah kataan duli itu kan. Ya. Duli itu artinya debu halus yang berada di tapak kaki. Tak ada masalah. Ya, hang kata macam mana untuk benda tu halus duduk tapak kaki, tak ada nilai. Jadi makanya apa yang disebut oleh musannif, kita mengambil faham begitulah. Jadi pendek kata, kita mengambil faham dalam kehidupan, maka tanpa sangka datang syaitan iblis, kita kena berlindung kepada tiga. Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas. Jadikan tiga-tiga tu perlindungan kita. Sentiasa berada di bawah ketuhanan Allah. Pertama, Rabbun, kena tegakkan rububiyah. Kedua, malikin nas, kehidupan seluruhnya, alam malakut kita serah kepada Allah. Dan ketiga, ilahin nas, sembahan kita hanya Allah. Bila sembahan maksud kita berdoa, minta hajat, semuanya kepada Allah. Tauhid qasdi wal iradah, tauhidut tasyri', tauhidul ibadah. Tiga ni masuk dalam kumpulan kita, masuk yang bawah tadi ini yang kita kata yang masuk dalam ilahin nas. Ilahin nas. Nak baca dalam Quran Al-Falam tu, Quran Binas tu, ilahin nas tu. Faham baik-baik Jadi nak jaga apa? Tiga minta kepada Allah. Nak jaga daripada Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan wiswas. Kejahatan wiswas satu makhluk Tuhan bagi jadi dalam diri kita. Penting waswas ni. Sebab tu kena ada. Tak ada waswas, tak ada pilihan tau. Kalau tak ada was-was, semua tuan-tuan mai pagi ni pakai baju serupa. Tak ada pilihan Semua mai berjalan kaki atau semua naik kereta. Tak ada pilihan, nampak tak? Tapi bila ada pilihan, ada yang nak main motor, walaupun ada kereta, ada main kereta, tak mau naik motor, ada yang berjalan kaki, dia kena dekat dah, nampak tak? Ada pilihan. Ni saat ni nak keluar, nak pergi makan pagi ni. Kena ada was-was, baru tahu nak makan apa. Nak makan apa pagi ni. Kena ada was-was. Sebab penting was-was tu. Bukan satu benda yang buruk, tapi jangan dia bawa was-was kepada akhirat. Yang tu kerja-kerja Allah. Tentang ketuhanan, tentang ibadah, jangan was-was. Yang tu tak boleh. Yang tu kita minta berlindung. Nampak tak? Ada ke sungguh azab kubur ni? Yang tu kita mahu. Nampak tak? Ya. Betul ke kita ni akan mati jumpa Tuhan balik? Nampak? Ini yang kita tak mahu ni, was-was ni. Di was-was dunia tak ada masalah. Pagi ni aku tak tahu lah apa nak makan. Masih was-was lagi lah. Maka tu kita kena pakai ikhtiar. Ikhtiar kena tengok daripada sudut kita punya ilmu dulu. Ilmu tu kita tanya, aku ni pagi ni okey ke? Perut okey ke? Tanya. Ilmu kena ada dulu.
Ya, perut aku ni pagi ni rasa begini begini. Biasa makan itu, pagi ni makan itu, makan lain. Itu pilihan kita. Maknanya kita kalau ada was-was, ada ikhtiar. Bila ada ikhtiar, ada kasab. Bila ada kasab, baru ada keyakinan. Nampak tak? Datang. Boleh faham InsyaAllah mudah-mudahan kita nampak begitulah. Jadi kita perhabis sikit dia punya bahagian ni. Ya. Maka kata tadi ini, Iblis bawa was-was dan keraguan dalam hati kita yang menghembuskan macam-macam persoalan hidup yang kita hadapi ini. Maka akhirnya fikiran kita menerawang dan memikirkan segala sesuatu yang bukan-bukan hingga kita capek. Kerana capek, letih lah. Allah, aku ni tak tahulah, letih lah, tak ada nak fikir. Oleh sebab itu, demi jangan sampai timbul demikian, kita harus banyak berzikir kepada Allah dalam arti yang luas, yakni apakah membaca Quran dengan khusyuk dan tadabbur, meresapkan makna ayat Quran. Bukan kita baca Quran saja, kena tengok ayat Quran tu. Hari ini kita ada tafsir, lagi-lagilah ditekan kepada mentadabbur Al-Quran. Nampak? Orang dulu tak ada tafsir, nak baca lagu mana? Ada pula tafsir pula, nak baca pun guru-guru yang boleh baca. Kita sendiri baca bahasa pula, bahasa lama kita tak faham. Hari ini pengolahan bahasa, sususan bahasa, ya, pengubahan bahasa, ya, yang mudah. Berbagai-bagai kitab tafsir keluar begitu punya banyak, tuan-tuan boleh baca mudah, ya. Kalau tak baca, memang suatu, kita katakan suatu penekanan yang tidak kena pada diri kita dan suatu penekanan yang berat kepada jiwa kita sendiri. Baik. Taubat istighfar di waktu malam, murakabah kepada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, baca yang tu mesti kena banyak. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Jangan lupa banyak kali saya pesan. Yang ni sangat penting. Akan buka jalan, macam-macam jalan dia buka. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu wa bi quwwatika asta'inu. Dua-dua kita minta. Istighasah, isti'anah, dua-dua minta kepada Allah. Nampak tak? Istighasah ni minta perlindungan lah, bantuan, tolong. Apa-apa yang boleh engkau tolonglah kat aku. Isti'anah ni tolong juga langsung. Nampak tak? Istighasah minta tolonglah hari ni, bagilah murah rezeki dapat makan. Nampak tak? Ya? Isti'anah, biar aku makan jadi selamat. Ada dua tu. Kalau minta makan tu tak selamat, kita kerja juga. Ya? Sehat, itu kerja Allah. Makan kerja kita, cari makan usaha kita. Nampak tak? Sihat tu Allah punya, bukan kita punya. Sihat tu isti'anah. Isti'anah yang tu orang tak boleh bagi. Betul tak? Ya. Macam kita sebut what money can buy, kan? Apa duit boleh beli, kan? Ya. Money can buy home. Kan, money can buy house but not home. Ya. Money can buy books but not salvation. Kita kena faham, money can buy bed but not sleep. Ya, tidak. Money can buy food but not appetite. Itu contoh lah kita kata. Appetite tu minta tolong. Selera tu minta tolong. Kenyang dia minta tolong. Lazat dia minta tolong. Sihat dia minta tolong. Itu Allah punya. Nampak tak? Orang tak ada bagi. Lena, jenyok, Tuhan punya. Nampak tak? Ya. Bahagia rumah tangga, Allah punya, bukan kita punya. Rumah tangga kita punya, bahagia Allah punya. Rumah tangga minta bahagia, itu isti'anah. Nampak? Minta rumah tangga istighasah. Istighasah tu minta rumah tangga. Nampak tak? Ya, istighasah tu minta rumah tangga. Ada dua, kan? Sebab tu kita baca doa, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, dia punya tutup, bi rahmatika astaghiitsu. Dengan rahmatmu ya Allah, aku minta bantuan, tolong kepada kamu. Yang mana? Materi, yang zahir ni. Aku tak ada rumah, tolong bagi rumah. Istighasah. Nampak tak? Dah dapat rumah, kena bahagia rumah tangga. Bahagia tu isti'anah. Bi rahmatika astaghiitsu wa bi quwwatika asta'inu. Itu dia. Itu dia punya sambung lah, tutup. Tiap-tiap kali kita baca 10 kali ke 10 kali, kita tutup dalam doa ni. Jangan biar dia baca kosong ya. 10 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, baca 10 kali, tutup. Ataupun 20 kali, 30 kali, tutup sekali. Ataupun 100 kali boleh lah, tutup. Tutup dengan apa? Bi rahmatika astaghiitsu wa bi quwwatika asta'inu. Garanti, tuan-tuan. Itu dia, nampak tak? Bila berhubung dengan Allah Rasul ni, garanti, jangan takut dah. Kalau berhubung orang baru tak garanti. Allah akan bagi pertolongan. Ada persoalan, masalah kita selesai. Tak payah sebut kita punya masalah, Tuhan tahu. Nampak tak? Masalah jangan sebut. Baca tu zikir sudah. Zikir banyak-banyak. Yang ni
Allah tahu kita punya keperluan, Allah tahu kita punya hajat, ya, Allah tahu kita punya masalah, dan Allah sendiri akan menyelesaikan. Cantik tak? Nanti kita nak faham. Itu artinya takbir dengan tafwid tadilah. Nah, kita ambil kira begitu. Jadi makanya tadi ini, apabila hal keadaan ini telah kita laksanakan istiqamah kena konsisten, selalu kena buat. InsyaAllah segala was-was syaitan dalam hati kita akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Otak dan hati kita terang, tidak kusut dan letih memikirkan segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup dan kehidupan, sebab rencana-rencana kita di mana kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan diperkenankan olehnya. Takat itulah insya-Allah. Kita akan sambung pada yang nombor 2 ya. Aqul qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.